Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada guru-guru, murid-murid dan sesiapa sahaja yang berada menonton video ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah kerana walaupun mungkin kita tak berpeluang untuk bersemuka, tetapi kita dapat berjumpa di alam maya secara berhadapan dan insya-Allah perkongsian kita pada hari ini, perkongsian ilmu akan mendapat manfaat. Okey. Baiklah, pada hari ini saya Cikgu Nora berbesar hati ingin berkongsi dengan semua tentang teknik penulisan pendahuluan karangan. Teknik yang saya ingin kongsikan ini berdasarkan teknik yang saya tunjukkan dalam buku modul Pulun Karangan SPM. Sebenarnya teknik ini boleh digunakan untuk PT3 juga, cuma dikurangkan jumlah perkataannya. Baiklah, dah sedia ya? Okey, kita mulakan. Kita lihat sama-sama formula pulun karangan yang ada di dalam modul Pulun Karangan SPM. Okey, kita lihat sama-sama ya. Ada 3 golongan. Golongan pertama yang berwarna biru, IPK. Golongan berwarna hijau, ICPK. Dan golongan yang berwarna oranye, RCPK. Setiap huruf mempunyai maknanya. Okey. Dan untuk pengetahuan semua, IPK untuk bahagian pendahuluan, ICPK untuk bahagian isi dan RCPK untuk bahagian apa? Betul, bahagian penutup karangan. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, baiklah. Untuk bahagian formula pulun karangan, IPK kita dah tahu untuk apa? Pendahuluan. ICPK untuk isi. RCPK untuk penutup. Okey, sekarang kita pergi pada IPK. IPK. I, isu atau tema. P untuk persoalan. K, kehendak soalan. Jadi, IPK tu isu, tema, persoalan, kehendak soalan. Ya. Seterusnya, ICPK. I tak sama macam yang pendahuluan IPK tadi. Untuk bahagian isi, ICPK, I merujuk kepada isi. Okey. Jadi, I merujuk kepada isi, C kepada contoh, P peribahasa dan K kesimpulan isi. Saya ulang sekali lagi. I untuk isi, C untuk contoh, P peribahasa. Peribahasa ni tak semestinya peribahasa. Boleh masuk kata-kata hikmat, boleh masuk petikan majalah atau surat khabar, boleh masukkan petikan kata-kata tokoh ataupun orang yang berautoriti tentang sesuatu isu. Jadi tak semestinya peribahasa. Dan K, kesimpulan isi. Okey, itu bahagian ICPK. Yang terakhir untuk bahagian penutup, RCPK. R, rumusan isi. C, bukan lagi contoh tetapi cadangan. P, peribahasa dan K, kesan. Kesan dalam konteks yang lebih luas. Contohnya, kesan kepada negara, kesan kepada Asia, kesan kepada dunia, kesan kepada global. Okey? Jadi,
Ingat ya, untuk penutup, itu kita akan bincang nanti dekat lain sesi. Rumusan, cadangan, peribahasa dan juga kesan. Boleh ya? IPK, ICPK, RCPK. Sebenarnya ada cara senang tau nak ingat. Okey? IPK. Dalam bahasa Inggeris, kita sebut saya I. Betul? Ambil tangan kanan masing-masing. Ambil tangan kanan masing-masing. Tak nampak tangan kanan. Okey, tangan kanan masing-masing. Kita sebut I. PK. PK? Orang PK? I. PK. Itu untuk pendahuluan. Untuk isi. I. C. Nampak? I. C. PK. Dan untuk penutup R. Rumusan. Semua sekali rumusan. R. C. PK. I. PK. I. C. PK. R. C. PK. Okey? Kalau nak ingat sendiri-sendiri itu macam susah, buatlah gerakan tangan sekali. Itu kita panggil kinestetik. Jadi ada orang yang jenis tak boleh hafal macam tu saja. Dia mesti nak bergerak-gerak, dia ingat oh macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Jadi ikut kesesuaian masing-masing. Macam mana cara kamu nak ingat formula ni? Okey. Sekarang kita bergerak kepada formula pendahuluan. Fokus kita pada kali ini. Jadi, apa formula pendahuluan pulun karangan tadi? Okey, betul. IPK. Isu atau tema, persoalan, kehendak soalan. Tetapi, takkanlah 3 benda ni je. Takkanlah 3 benda, takkan 3 ayat aja kita nak tulis untuk pendahuluan. Tak. Okey, tengok macam mana kita buat. Inilah bilangan ayat untuk pendahuluan. Yang saya terangkan ni tentang karangan yang panjang. Okey, karangan yang panjang. Bukannya karangan bahan rangsangan. Jadi kalau karangan bahan rangsangan, pendekkan sajalah. Yang bahagian huraian tu kurangkan. Ya? Jadi, untuk bahagian pendahuluan, IPK, nampak sini kan? Ayat pertama, I. Seterusnya ayat keempat, P. Ayat ketujuh, K. Ayat pertama, kita beritahu apa isu, apa temanya. Kemudian, ayat kedua ni dan juga ayat ketiga, dia sebenarnya kita huraikan balik isu atau tema tersebut. Kita huraikan isu tu. Okey? Seterusnya, ayat keempat, persoalan. Persoalan pun sama. Lepas persoalan, kita beri 2 huraian. Apa persoalan-persoalan yang wujud dalam isu yang di atas tu? Seterusnya, ayat ketujuh, kehendak soalan. Kita lihat soalan. Okey. Selalunya cikgu kamu akan sebut, tulislah huraian, tak cukup huraian. Apa lagi huraian? Tapi kadang-kadang kamu rasa, huraian? Nak tulis apa huraian ni? Apa yang nak ditulis? Apa huraian ni? Rasa macam dah cukup dah. Okey, selalunya murid akan rasa macam terhalang, tersekat idea untuk nak tulis bahagian huraian. Okey, sebenarnya ada formula untuk ingat huraian tu mana. Okey, macam inilah huraian. Selalu kita pening kepala. Nak tulis apa lagi? Nak tulis apa lagi? Kita tengok ya. Yang pertama, untuk huraian, kamu boleh tulis cara. Cara. Macam mana benda tersebut boleh dibuat. Yang kedua, punca. Macam mana benda tu boleh berlaku? Apa sebab? Apa asbab? Ya? Apa faktor? Ya? Kemudian, yang ketiga, kesan. Apa kesan daripada perkara tersebut? Jadi, untuk huraian sebenarnya pusing-pusing pun, kamu akan tulis cara, punca, atau kesan. Macam mana nak ingat? CPK. Alamak, terlindung pula dengan gambar saya tu. Tapi CPK. Tadi formula pendahuluan IPK, formula isi ICPK, formula untuk penutup RCPK. Untuk huraian CPK.
Nampak tak semua ada PK, PK, PK. Memanglah kita nak tulis kena PK. Kita kena gunakan otak. Kalau tak PK, memang tak dapat tulislah kamu. Ya? Jangan nak kata tiba-tiba je ting terus banyak benda yang kamu nak tulis. Tak boleh. Kamu kena fikir. Kamu kena gunakan fikiran kamu yang Allah berikan. Ya? Gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan. Ya? Kita tengok contoh. Okey. Mesti ada soalan kan? Kalau tak ada soalan, macam mana kita nak jawab? Kita tengok contoh soalan ni. Bulan Ogos merupakan bulan yang mencatat detik penting dalam sejarah negara dan perlu dihayati oleh rakyat Malaysia. Faham ayat tu? Boleh faham kan? Okey, ini kita panggil ayat rangsangan. Dia beri maklumat. Dia nak bagi hint sebenarnya kat kamu. Dia nak beri situasi sebenarnya kat kamu semua. Inilah soalannya. Bincangkan usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan anak-anak. Ini soalan. Soalan usaha-usaha, cara-cara, faktor memang sangat popular keluar dalam periksa. Nak tak nak kamu kena kuasai tentang usaha-usaha, tentang cara-cara, tentang langkah-langkah. Ni semua kena ada dalam tangan aja. Okey? Kalau semua benda tu ada dalam tangan dan semuanya terkandung kat kepala kamu, insya-Allah apa saja soalan, kamu pusing-pusing situ juga. Ya? Okey. Apa langkah kita kena buat apabila dapat soalan? Kita kena bedah soalan. Bukan kita main bedal jawab. Tapi kita kena bedah soalan. Jadi saya nak kongsi dengan kamu satu lagi cara untuk bedah soalan. TikTok. Bukan TikTok tapi TikTok. Okey. Jadi senang nak ingat kan? Mesti kamu teringat TikTok tu. Okey. Jadi yang ini TikTok. Apa dia TikTok? T. Tema. Kita kena cari apa tema dalam soalan tu. I. Isu. Apa isu dalam soalan tu? T lagi satu. Tempat. Kat mana tempat yang terlibat? Benda tu berlaku kat mana? O. Orang. Orang yang disasarkan. Siapa yang kena buat? Dan K. Kehendak soalan. Jadi, kalau dapat soalan, jangan baca dan terus nak jawab terus. Dapat soalan, ambil pen, conteng. Kena tahu apa titok dalam soalan tu. Bila kamu tahu titoknya, kamu akan boleh dapat jawab. Okey, jadi apa titok? Tema, isu, tempat, orang, kehendak soalan. Okey, boleh ikut setakat ni? InsyaAllah boleh. Yang mudahnya, apabila kamu ada rakaman ni, kamu boleh tengok berulang-ulang kali. Jadi, berulang-ulang kalilah kamu akan lihat wajah saya. Kalau rasa tak nak tengok wajah saya, kamu tutuplah bahagian skrin kat bawah tu. Tapi, ingat, antara orang yang apabila kamu lihat dapat pahala ialah apabila kamu melihat wajah ibu, ayah dan juga muka guru kamu. Jadi sekarang ni saya sampaikan ilmu. Jadi kalau kamu tengok muka saya pun dapat pahala. Doakan saya ya. Okey. Jadi kita nak bedah soalan tu. Guna formula TikTok. Bulan Ogos merupakan bulan yang mencatat detik penting dalam sejarah negara dan perlu dihayati oleh rakyat Malaysia. Bincangkan usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan anak-anak. T yang pertama, apa dia? Tema. Agak-agak tentang apa? Ada bulan Ogos, ada cerita pasal detik penting, ada cerita pasal sejarah. Apa dia?
Patriotisme. Betul? Cinta akan negara, kenegaraan, okey, sayang akan negara, okey, kasih akan negara. Okey, jadi yang pertama tema dia tentang kenegaraan. Sayang akan negara, patriotik, semua tu termasuklah. Kat mana? Tu yang warna purple tu. Okey? Sejarah negara. Jadi menunjukkan tema ni tentang kenegaraan lah. Seterusnya I, isu. Isu ni kamu kena fikir. Kamu tengok soalan tu, lepas tu kamu fikir balik. Ini kamu tengok ayat rangsangan dulu tau. Kamu tengok ayat rangsangan. Jangan tengok lagi bahagian kehendak soalan. Ayat rangsangan dia tu, yang bahagian atas, ayat pertama tu, apa isu dia tentang kenegaraan? Apa isu dia tentang patriotisme? Mungkin kamu boleh fikir ada generasi muda yang kurang semangat patriotisme. Ada dalam kalangan rakyat yang berani mencemarkan nama baik negara, yang tidak menjaga nama baik negara. Mungkin ada yang kata tidak menghormati perlambangan negara. Mungkin ada yang memperlekehkan, mempermainkan jata negara dan bendera negara. Ataupun terdapat sebilangan rakyat yang mempermainkan lagu kebangsaan dan bahasa kebangsaan. Itu semua masalah yang wujud berkaitan semangat patriotik. Apa-apa saja. Okey, kamu catat, kamu tulis dekat soalan tu, ya. Okey. Seterusnya, lepas T, I, sekarang pergi T, tempat. Dekat mana? Ni cerita pasal negara mana ni? Negara mana? Ni bukan cerita pasal Thailand. Ni bukan cerita pasal Indonesia. Ini bukan cerita pasal Amerika Syarikat. Tidak. Ini cerita tentang apa? Tentang Malaysia. Tempatnya di Malaysia. Lokasinya di Malaysia. Okey, seterusnya O. Orang. Orang. Siapa yang kena bertindak ni? Orang yang terlibat ialah ibu bapa. Ibu bapa kena berusaha. Usaha tu ibu bapa kena buat. Untuk apa? Untuk anak-anak dia. Jadi, ada dua entiti kat sini. Ibu bapa dan juga anak-anak. Dan K, kehendak soalan. Kehendak soalan dia, macam yang kamu semua tahulah. Dekat ayat kedua, kehendak soalan. Ataupun kalau dekat dalam karangan bahan rangsangan tu, kena baca betul-betul lah. Soalan tu nak apa? Jadi, kehendak soalan dia minta kamu tulis usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan anak-anak. Ingat, orangnya ialah ibu bapa. Ibu bapa kena buat apa? Ibu bapa. Untuk anak-anak, bukan untuk masyarakat. Apa ibu bapa kena buat? Untuk anak-anak. Okey, setakat ni. Boleh lagi? Boleh kita teruskan? Okey, kita teruskan. Macam mana kita nak tulis? Tadi saya dah kata, kita guna formula IPK. Tetapi kita akan jadikan 7 ayat. Okey, 7 ayat. Okey, tadi kita pun dah tengok. Yang ini. Ini I, ini P dan juga ini K. Isu, tema soalan, kemudian ada persoalan dan kat sini ada kehendak soalan. Kita tulis isu atau tema, kemudian ada huraian. Huraian boleh juga nak letak contoh dekat bahagian pendahuluan. Sebab pendahuluan kalau tak ada contoh pun tak apa. Nak masukkan pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Jelas tentang cara tulis? Jadi sekurang-kurangnya kamu akan tulis berapa ayat? 7 ayat sekurang-kurangnya. Nak tulis lebih pun tak ada masalah. Cuma pastikan apabila pendahuluan dah 7 ayat, penutup 7 ayat dan isi mestilah lebih. Kalau pendahuluan kamu buat 10 ayat, penutup pun 10 ayat dan bahagian isi pun kenalah lebih. Itu saja konsepnya. Pendahuluan dan penutup seimbang. Okey? Barulah cantik karangan kamu nanti. Jadi untuk cara ni kita akan lihat 7 ayat dahulu. Ini yang asas.
Kalau kamu mampu tulis lebih, silakan. Okey, kita lihat macam mana kita nak aplikasi. Terlihat contoh. Ni saya beri terus contoh. Okey. Isu atau tema dia. Nampak semua? Saya beri ayat berpandu. Negara Malaysia telah mencapai, apa dia, daripada genggaman apa, pada tanggal apa. Ini ayat paling senang lah. Isu ataupun tema dia kita nak kata, ini ialah tentang sebab dia sentuh bulan Ogos, kita nak cerita pasal Malaysia merdeka pada bulan Ogos. Apa-apa sahaja tau. Ayat pertama sehingga ayat ke-6 semuanya cerita tentang ayat rangsangan yang bahagian atas tu. Ayat rangsangan. Ayat yang ke-7 baru sentuh ayat yang kedua, kehendak soalan. Jadi tak adalah nanti isi kamu dia macam ada campur aduk dengan bahagian pendahuluan. Okey, kita lihat kat sini. Negara Malaysia telah mencapai, kamu catat tau. Saya sebut secara lisan, kamu catat. Negara Malaysia telah mencapai kemerdekaan daripada genggaman penjajah pada tanggal 31 Ogos 19 berapa? 1957. Okey. Jadi, kita huraikan lagi tentang kemerdekaan tu tadi. Pada setiap tahun, rakyat Malaysia akan menyambut tarikh apa tu? Yang bermakna boleh tarikh keramat, tarikh penting, semua tu boleh tulis. Saya tulis akan menyambut tarikh penting itu dengan apa? Dengan rasa gembira, dengan penuh keterujaan, dengan perasaan bangga. Apa-apa saja yang sesuai. Okey? Ataupun kamu nak bina ayat yang lain, tak ada masalah. Ini saya beri contoh saja. Okey, ayat ketiga. Kita huraikan lagi. Okey. Untuk huraian, kita boleh tulis terdapat pelbagai aktiviti dilaksanakan untuk memperingati detik bersejarah tersebut. Boleh? Boleh ikut? Terdapat pelbagai aktiviti dilaksanakan untuk memperingati detik-detik bersejarah tersebut. Kalau kamu nak tulis panjang sikit pun boleh. Sehubungan itu, pelbagai aktiviti telah dilaksanakan untuk memperingati detik-detik bersejarah yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Terpulang pada kamu. Kamu gunakan kreativiti kamu berbahasa. Ya? Okey. Dah sampai ayat 3 dah ni. Isu, huraian. Maksudnya kita huraikan isu tu. Kita huraikan cerita tentang sambutan kemerdekaan tu. Persoalan. Persoalan ni boleh dalam bentuk soalan ataupun kamu nak bentuk dalam ayat penyata pun boleh. Ya? Okey. Selalunya persoalan ni biar kita nak menarik perhatian pemeriksa ataupun orang yang membaca, kita boleh guna perkataan walau bagaimanapun. Tadi kita cerita pasal sambutan kan? Pasal sambutan kemerdekaan. Walau bagaimanapun. Namun begitu, terdapat segelintir warga Malaysia, terutamanya generasi muda yang bertindak kurang menghayati nilai patriotisme. Menghayati nilai cinta akan negara. Okey? Dapat? Jadi, kita pergi pada huraian. Tadi ingat lagi formula huraian? CPK. Boleh beritahu cara, boleh beritahu punca, boleh beritahu kesan.
Cuba kita tengok contoh ayat yang kelima. Kumpulan ini yang bakal memimpin negara pada masa akan datang menganggap sambutan kemerdekaan hanyalah sesuatu yang membuang masa, sesuatu yang tidak mendatangkan faedah, sesuatu yang remeh. Jadi inilah sebab. Jadi huraian ayat kelima ni ialah sebab kenapa mereka kurang menghayati nilai cinta akan negara. Okey, jadi ayat ke-6 ni, tadi ayat kelima kamu dah beritahu sebab kan? Ayat ke-6, bolehlah kamu tulis kesan. Apa kesannya? Keadaan ini telah menyebabkan mereka tidak lagi berasa teruja untuk menjaga kedaulatan negara. Boleh? Berikanlah kesan apa-apa. Apabila seseorang tidak menghormati negara, apa yang mereka akan buat? Apa kesannya? Apa kesan daripada perasaan mereka yang tak sayang akan negara? Apa kesan daripada tindakan mereka, fikiran mereka, jiwa mereka yang tak ada nilai patriotisme? Apa yang mereka buat? Apa kesannya? Tulis dekat bahagian huraian nombor 6. Dan ayat terakhir. Okey? Ayat terakhir, cuba kamu lihat nombor 7. Okey. Kat nombor 7 tu, oleh itu, usaha-usaha yang pragmatik boleh, usaha-usaha yang efektif boleh, usaha-usaha yang berkesan pun boleh. Saya pilih satu je lah. Oleh itu, usaha-usaha yang proaktif wajar dilakukan oleh ibu bapa untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan anak-anak. Sebenarnya, yang warna merah tu, kamu nampak kan? Saya letak warna merah, usaha-usaha oleh ibu bapa untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan anak-anak. Ini ialah kehendak soalan. Kehendak soalan, maksudnya ayat kedua dalam soalan, kita masukkan pada ayat nombor 7 pendahuluan. Ayat nombor 1 sehingga 6, kita kupas ayat rangsangan. Okey, mungkin ada antara kamu memandang sepi ayat rangsangan. Sebenarnya ayat rangsangan tu boleh membantu kamu untuk menulis pendahuluan yang berkesan, pendahuluan yang menarik. Jadi gunakan, ya. Kamu mulakan daripada sekarang, insya-Allah kamu berlatih, kamu akan terbiasa. Kamu bedah soalan tu. Gunakan formula TTOP atau apa-apa saja formula yang kamu senang ingat dan boleh bantu kamu. Dalam konteks pulun karangan hari ini, saya perkenalkan kepada kamu formula TTOP untuk bedah soalan. Bedah soalan kita ambil satu-satu supaya kita dapat kupas, beri idea yang jitu untuk menulis pendahuluan. Okey. Boleh setakat ni? Boleh masuk kepala? InsyaAllah. Kita usaha, berlatih. Okey? Dan penghujungnya, barulah berserah. Kalau tak usaha, tak berlatih, tak buat latihan, cikgu suruh buat latihan, kamu duduk diam, buat tak tahu. Tiba-tiba waktu periksa baru nak menulis panjang. Otak kamu pun jam. Ya? Jadi kena berlatih, ya? Okey. Setiap usaha ada ganjarannya. Tuhan Maha Adil. Okey? Baiklah. Tu yang saya kata tadi. Latihan. Barulah kamu akan mahir. Jadi kamu akan buat latihan cara menulis. Kamu boleh rujuk buku modul pulun karangan sekiranya kamu ada, ataupun kamu boleh rujuk saja buku-buku yang lain untuk lihat
soalan SPM dan kamu cuba bedah soalan tersebut dan bina pendahuluan yang mantap. InsyaAllah boleh. Ya? Jadi, berakhir sesi kita yang pertama, iaitu tentang pendahuluan, cara nak menulis pendahuluan karangan. Okey, sebenarnya saya tak kata cara saya ni cara yang terbaik. Ada banyak lagi cara. Tetapi cara yang saya kongsi dengan kamu boleh membantu kamu untuk menulis. Ya, banyak cara lain juga. Tak ada masalah. Pilihlah yang mana yang sesuai. Yang penting kamu tulis. Kalau kamu tak tulis, pemeriksa pun tak tahu nak tanda apa. Ya, jadi jangan harap tulisan halimunan dan kamu dapat markah banyak. Tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin. Jadi, kena usaha, kena berlatih. InsyaAllah, kamu akan berjaya. Baiklah, sekian dari saya, Cikgu Nora. Mudah-mudahan kita diberi peluang dan ruang untuk berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.